Okey, hari ini kita akan teruskan dengan transformasi praktikum lah, taliman praktikum lah, senang cerita lah. Dah petang pun dah tak larat nak bercakap lah sebenarnya, tapi tak apa, kita teruskan dengan semangat yang ada. Cik, wah, stres. Kita nak kurangkan stres. Formality sebenarnya stres. Saya jenis tak suka formal ni. Sebab apa, pada pandangan saya formal ni, dia bukan menyusahkan, sebenarnya dia memudahkan. Tapi kalau terlalu formal dia macam penat lah, penat. Macam tu kan. Okay, tapi siapa yang dah biasa hidup dengan formality, tak ada masalah. Dia bukan salah pun. Tinggal lagi kita ni, yalah, kalau lebih bersantai kan, lebih dekat di hati, bahasa gitu. Okay, amalan profesional untuk PDPP, korang dah laksanakan PBS, sekarang ni tibalah masanya untuk korang laksanakan praktikum. Baiknya korang praktikum, korang tak libatkan my forum. Kalau tak, kursus kita taklimat praktikum, 3 hari lah jawabnya. 3 hari lah jawabnya. Sehari memang tak cukup nak sampaikan segala benda mak nenek semua dalam my forum. Sebab my forum ni penggunaan sistem. Sebelum kita gunakan sistem, kita kena tahu selok belok. Jadi alhamdulillah korang tak terlibat dengan my forum. Okay. Seterusnya saya nak bagi tahu praktikum ni adalah medan untuk kamu mengaplikasikan apa yang kamu dah belajar dalam kuliah. Teori-teori, pendekatan, strategi, kaedah. Macam mana kamu nak menghubung kaitkan apa yang kamu belajar dengan dunia yang sebenar. The real world. Okay, waktu inilah kamu akan tahu. Okay, selama ni kita tahu apabila kita belajar pendekatan apa yang kita gunakan. Adakah kita menggunakan pendekatan behaviorisme? Adakah kita menggunakan pendekatan konstruktivisme? Adakah kita menggunakan teori-teori tertentu? Adakah kita menggunakan kaedah-kaedah tertentu? Ya, macam saya cakap tadi di awal pagi tadi, okey, bagi mengajar bahasa Cina bagi penutur asal, ya, kaedah dia bagaimana? Bagaimana pula kita nak mengajar bahasa bagi penutur bahasa kedua? Kaedah dia lain. Macam mana pula tiba-tiba ada pula bercampur, penutur asal ada, penutur bahasa kedua pun ada. Jadi kaedah kita tu kena tepat, strategi yang kita kena pilih kena betul. Jadi di sinilah praktikum ni satu medan dan juga sebagai satu komponen wajib untuk korang lalui dalam menyelesaikan PDPP ni. Ya. Jadi korang kena tahulah apa yang perlu korang lakukan, macam mana kaedah mengajar yang sebenar, macam mana pengurusan bilik darjah yang sebenar, apa yang kamu kena buat setiap kali masuk kelas. Perkara-perkara ni korang tak akan dapat di dalam bilik kuliah. Korang cuma akan dapat hanya dengan praktikum. Jadi macam saya cakap, binalah hubungan baik dengan guru pembimbing. Pada guru pembimbing lah korang kena tanya segala-galanya sehabis-habisnya tentang dunia sebenar sebagai seorang cikgu. Macam mana, pukul berapa nak datang, macam mana perhimpunan, budaya di sekolah bagaimana. Ya, saya ada juga jumpa banyak sekolah sebenarnya yang mengamalkan, okay, hari Isnin tema kita warna merah, hari Selasa tema kita warna kuning, hari Rabu tema kita warna hijau. Ada. Jadi siapa yang terkena sekolah macam tu bersiap sedialah ya. Jadi kita nak tengok dunia sebenar kita di sekolah macam mana. Macam mana kita handle daripada DSKP, kita pindahkan dalam perancangan kita dan kita pindahkan sekali lagi ke dalam bentuk RPH. Jadi pengalaman-pengalaman ni hanya kita akan dapat dan kita perolehi di sekolah. Murid sebenar kita macam mana. Selama ni mungkin kita buat micro teaching mungkin dengan kawan-kawan kita yang kita tahu kita akan beri kerjasama untuk melaksanakan micro teaching ni. Tapi di sebenar macam mana? Macam mana kita nak tambah hati murid? Ya? Guru pembimbing dah satu perkara. Murid pun dah satu perkara. Jadi kita kena tahu macam mana kita nak imbangi semua benda ni supaya kita dapat laksanakan praktikum ni bukanlah kata mudah tapi dengan keadaan yang lebih selesa. Okey, seterusnya praktikum kamu 10 minggu. Yang paling penting dia 5 kredit. Kredit paling tinggi biasanya datang daripada praktikum. Bagi mana-mana kursus, mana-mana pengajian untuk pendidikan, praktikum lah yang paling tinggi. Okey.
dengan waktu minimum 8 minggu, maksimum 12. Subjek hanya bidang teras. Nanti kalau korang sampai ke sekolah, katakan tak cukup, mintalah perundingan dengan guru pembimbing. Kalau guru pembimbing tak dapat, mintalah perundingan daripada pensyarah. Kalau pensyarah tak dapat selesaikan perkara ini, nanti bolehlah maklumkan pada saya cuba selesaikan perkara ini. Kalau masih lagi tak selesai, maksudnya kamu masih lagi dapat subjek-subjek, orang kata apa, bukan bidang teras lah, maksudnya bukan BC, bukan bahasa Cina, kita akan buat keputusan lain lah. Dan keputusan yang kita buat biasanya keputusan yang berat lah. Kalau boleh selesai, kita selesai lah, sebab kadang-kadang kita tak ada pilihan sangat, itu bahasa mudah je. Ya? Okay, hari pengajaran pasangan sekurang-kurangnya sekali pada setiap peringkat praktikal. Pengajaran pasangan tadi saya dah beritahu kalau tak ada kalau korang praktikal seorang diri di sekolah tu, maka buatlah pengajaran pasangan dengan guru pembimbing. Oh, tiba-tiba keluar separuh. Okay, ini jadual penilaian. Saya nak tengok. Okay, yang ni mungkin tak berapa jelas pun. Yang ni lebih jelas. Okay, yang ni jadual pemetaan yang kita dah sediakan untuk guru pembimbing dan juga pensyarah pilihan, yang mana setiap minggu korang akan ada penilaian sama ada dalam bentuk bimbingan ataupun penilaian. Ya, ada borang-borang yang terlibat, jadi korang boleh get ready lah. Ini adalah time frame yang semua orang guna pakai, semua pensyarah guna pakai. Jadi korang tahulah guru pembimbing akan datang minggu pertama, guru pembimbing akan datang minggu kena buat penilaian minggu ke-3, minggu ke-6, kemudian penilaian bersama minggu ke-9 dan minggu ke-10. Ini bagi guru bagi pensyarah pula dia akan beginilah pula ya. Dia akan datang pada minggu lawatan sosial, bimbingan semuka sekali, bimbingan maya sekali. Ini semua pensyarah akan buat ikut jadual yang ditetapkan. Okey, ada juga yang pensyarah akan awalkan sedikit ataupun lewatkan sedikit, bergantung kepada jadual pensyarah. Pensyarah pun sibuk juga, kadang tak boleh nak buat apa, kelas sendiri pun banyak, student praktikal nak kena cover pun banyak. Dan kita tak boleh buat apa. Kalau pensyarah awalkan sedikit, lewatkan sedikit, itu perkara biasa. Tapi kalau dah kata, saya ambil contoh, dah minggu keempat ni, pensyarah sekali pun tak datang, itu memang masalah lah. Yang tu boleh direct dengan saya, direct dengan saya, PM je terus. Cik, pensyarah penilai saya sekian nama tak datang lagi kat sekolah saya sejak saya praktikum. Saya tengok kalender, Allah. Dah dekat raya haji tak datang-datang lagi ni. Ini ada yang naik haji ni orang, naik haji pula. Ni ada orang naik hantu ni, biasa orang naik haji, saya naik hantu. Ada ke pula pensyarah tak nak datang? Contohlah. Maksudnya boleh buat aduan direct terus pada saya, pensyarah tak datang lagi minggu keempat. Sekali pun tak pernah datang. Itu boleh bagi tahu saya sebab dah terlalu lewat. Patutnya minggu pertama tu, minggu kedua kena datang lah. Kalau minggu keempat pun tak datang lagi, itu bukan masalah kamu, itu masalah pensyarah. Tak apa, beritahu saya, nanti saya tolong selesaikan. Okay, ini Saya nak tanya, sepatutnya pensyarah datang ke sekolah kami ni berapa kali untuk 10 minggu ni? Soalan yang baik Saya nak jawab pun berat soalan ni. Sebab bila pensyarah nak datang, dia akan terkait dengan tuntutan. Tuntutan yang dibenarkan setakat ini, pengarah benarkan hanya sekali tuntutan. Ini benda yang susah saya nak jawab sebab dia akan melibatkan dilema pensyarah. Tapi kalau ikut jadual ni, dia kena datang satu yang purple ni. Minggu keempat, minggu ke-7 atau 8 dan juga minggu ke-9 atau ke-10. Maknanya dia akan datang ke sekolah sekurang-kurangnya 3 atau 4 kali. 3 ataupun 4 kali. Tapi saya tak tahu nak jawab secara tepatnya sebab ianya berkaitan dengan tuntutan perjalanan. Pensyarah kadang-kadang ada yang terlalu rigid. Tuntutan tu kalau dapat penuh baru dia nak pergi. Ada
Ni manusia lah. Saya susah nak cakap benda ni. Kan cakap lebih-lebih kan saya pula kena bambu balik. Tapi bersiap sedia lah. Tapi secara kalau ikutkan pemetaan, inilah waktu yang pensyarah akan datang. Minggu keempat, 7 dengan 8 dan juga 9 dan 10. Ini pensyarah kena datang. Minggu 1, minggu 2 ni pun sebenarnya dia kena datang. Sebabkan tuntutan tu tak ada, mungkin dia akan ambil tengah-tengah ni. Minggu 2, minggu 3 dia akan drag untuk bawa penyediaan pertama ni pada minggu 2 ataupun minggu 3. Tapi pada saya kalau minggu keempat masih lagi tak datang, itu maknanya dia ada masalah sikit lah. Itu boleh direct dengan saya. Kecuali kita masalah sedia maklum. Maksudnya macam pensyarah tu dia ada masalah kesihatan lah. Itu kita tak boleh buat apa lah. Itu kita kena bagi laluan dia sihat dulu. Okey, seterusnya pelaksanaan co-curriculum. Jadi kita dah beritahu sejam seminggu. Macam saya beritahu kalau kata 3 tu uniform, sukan ataupun persatuan, korang kena tetapkan satu, bincang dengan pensyarah penyelia. Kalau mana yang, kalau sekolah bagi 3, korang kena ambil satu untuk penilaian. Satu ni yang paling dekat dengan hati korang. Sebab apa, bila dekat dengan hati korang, korang mudah nak buat kerja. Okey, seterusnya kena sediakan RPH. RPH lengkap bagi setiap sesi pelaksanaan. RPH ni nanti saya akan minta, sebab itu saya terlepas pandang. Saya ingatkan Mr. Ng ada bagi tadi. Tapi bila saya tengok tadi sepintas lalu, ni RPH. RPH biasa, bukan RPH koko. Tak apa, tak ada masalah. Nanti saya akan cuba sediakan sedaya upaya saya. Sebab tak semua bahan ada pada saya. Ada setengah bahan ada pada pensyarah. Ada setengah bahan ada pada orang. Jadi kita kena sabar sikit lah mencari jawapan. Tak apa, saya akan tetap akan usahakan untuk korang semua. Saya nak tanya. Ya. Kadang-kadang sekolah contohlah ujung-ujung contoh minggu 5, 6, 7 tu dia orang macam koko macam jalan tak jalan je. Macam mana? Contohlah kalau ada betul. Sebenarnya sekarang ni isu koko jalan tak jalan dah tak jadi isu sebab koko baru, saya ingat tu hari baru dalam bulan ni je kot ikut aku rasakan pelaksanaannya. Sepatutnya tak jadi isu. Sebab kenapa saya cakap gitu, sebab tu hari kita sebelum raya tu hari kita terima SOP yang terbaru. Dan selepas daripada SOP yang terbaru tu, jadi KPM dah keluarkan arahan pelaksanaan koko tu seperti biasa. Jadi kebanyakan sekolah mula lepas raya lah. Itu yang jadi apa daripada start awal, saya ingat kebanyakan sekolah start 1 Jun hari tu co-curriculum. Jadi co-curriculum ni dah berjalan seperti biasa. Tak apa, kalau kata koko tu tak berjalan seperti biasa, nanti boleh PM saya. Saya akan bagi tahu apa yang perlu dibuat. Saya tak boleh bagi jawapan yang sama untuk setiap student sebab kadang-kadang situasi tak sama di setiap sekolah. Tapi sepatutnya dah berlaku koko ni dah bukan isu. Mungkinlah 2 tahun sudah, pelaksanaan untuk 2 tahun yang sebelum ni dia berkaitan dengan SOP, berkaitan dengan apa orang kata peraturan-peraturan tertentu. Ni yang maklumat yang saya terima kat sekolah, benda ni dah tak jadi masalah. Jadi tak apa, belum tiba masalahnya, jangan jadikan masalah. Masih begitu. Okey, kita balik pada RPP. Okey, RPP ni dia prasyarat. Korang kena buat RPP untuk sebagai prasyarat untuk lulus praktikum. Sekalipun praktikum korang markah 80 lebih, tapi korang tak laksanakan RPP, korang tak boleh lulus. Bila korang tak boleh lulus, korang kena mengulang. Jadi RPP ni korang kena buat. Dalam tempoh praktikum, biasanya dalam minggu ke-5. Okey, dalam minggu ke-5, kita orang akan kumpulkan korang, kita orang akan hantar surat ke sekolah, korang kena datang IPG buat pembentangan. Okey, format pembentangan, macam mana nak buat slide apa semua, saya tak nak cerita sekarang. Kita akan cerita apabila dah nak tiba waktunya. Okey, saya akan bagi tahu, ini panduan untuk rujuk macam mana nak buat RPP, korang tengok sendiri. Jangan risau, saya takkan biarkan korang terombang ambing tanpa pandu arah. Saya akan cuba sebaiknya untuk beri guideline pada korang
supaya korang dapat buat persiapan yang baik. Gitulah. Okay, RPP ini biasanya lah format secara asasnya korang kena buat pembentangan dalam setengah jam, 15 minit pembentangan, 15 minit soal jawab. Yang ni perlukan kerjasama daripada semua orang. Kalau boleh korang pakat daripada awal. Dia pembentangan tu pada saya tak ada masalah. Yang saya takut pada masalah ialah sesi soal jawab. Kita macam Viva lah. Bila tak ada orang bertanya, maksudnya bila tak ada orang bertanya, tak adalah markah untuk jawab soalan. Jadi pakat-pakatlah dengan kawan-kawan. Nanti pembentangan aku kau tanya soalan ni. Saya pula ngajar. Tak apalah. Kurang-kurang untuk kebaikan kan. Okay. Orang ni tanya soalan ni. Kau tanya soalan ni. Kita sediakanlah jawapan. Kalau nak tanya secara spontan pun boleh. Janganlah diam je. Saya banyak kali memantau untuk pelaksanaan RPP ni. Saya sedih tau bila kita ni bukannya kita ni bukan pandai, tapi kalau kita atur benda tu baik-baik, dia akan nampakkan kita ni macam orang pandai. Masih begitulah. Nanti pakatlah, pakat dengan kawan-kawan. 2-3 orang, okey, kau tanya ni, aku jawab ni. Kau tanya ni, aku jawab ni. Kena ada pakatan yang bagus. Baru kita boleh dapat pencapaian yang baik. Macam cerita pilihan raya pula, pakatan yang bagus. Tak masuk politik. Ini sampingan saja. Okey, seterusnya, kita akan pensyarah penyelia juga yang akan menilai korang. Yang kadang-kadang sebenarnya kami galakkan semua pensyarah yang terlibat untuk berada dalam bersama-sama dengan korang semasa RPP supaya pensyarah boleh ajukan soalan. Tapi biasalah bila pensyarah yang ajukan soalan, saya bimbang begini. Soalan tu dia punya corner rapat, korang takut korang tak sempat nak corner, korang terbabas. Jadi jawapan yang diharapkan tak muncul dan penilaian korang akan jadi rendah. Saya tak katalah saya minta maaf taklimat saya tak ada sentimen perkauman, tak ada sentimen resis, tak ada. Saya bercakap berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya lihat depan mata. Sebab saya memang rajin mantau ke sana ke sini untuk RPP ni. Sebab kita nak tengok adakah pensyarah dan juga pelajar mematuhi pelaksanaan RPP ni. Tambah-tambah masa pelaksanaan secara online dulu. Sebelum ni bayangkan kita buat online. Tapi sebabkan kita dah boleh bersemuka, maka kita akan kembali secara bersemuka ataupun dalam keadaan situasi tertentu baru yang kita buat secara online. Okey, seterusnya. Ini antara benda-benda yang kamu kena sediakan lah. Disipita selalu lah, ni tak apalah, ni nanti kemudian korang akan tengok lah dalam slide yang saya sediakan untuk RPP saja. Okay, ini dari segi wajaran. Wajaran yang kita sediakan dari segi setiap pembakaran, inilah wajarannya. Ini termasuk kurikulum berapa, RPP berapa, portfolio ada, refleksi ada, penulisan jurnal ada. Inilah yang kamu akan dapat 100%. Kalau korang tak sediakan dengan baik, macam mana benda ni nak dapat 100%? Banyak portfolio, perbincangan dengan pihak sekolah, dokumen, menyediakan portfolio, refleksi, tulisan jurnal. Ini semua ada main peranan. Dia setiap satu yang kamu buat, dia akan mempengaruhi antara satu sama lain. Macam contoh baru-baru ni, student ni patutnya dah layak untuk dicalonkan cemerlang. Tapi sebabkan dokumentasi dia, portfolio terabur, dokumen tak lengkap, walaupun pengajaran dia bagus, tapi pensyarah tak boleh nak calonkan cemerlang. Sebab apa? Sebab portfolio ke laut. Portfolio ke laut. Jadi rugilah. Peluang tu dah ada sikit je lagi, tapi tinggal lagi kita tak usahakan. Penting ke untuk praktikal cemerlang ni? Penting. Sebab dia akan menentukan harga kamu lah. Maksudnya lepas habis praktikal, habis belajar nanti dalam umur apa semua,
memang ada main peranan ni sebab data kita orang sana pun tahu juga. Markah kamu, berapa pencapaian kamu, macam mana, ada kes tak ada kes, semuanya orang sana tahu. Kita tak boleh simpan apa-apalah senang cerita lah. Walaupun kita di IPG ni dengan sekolah ni kira macam satu bapak lain mak lah. Jadi diorang ni tahu walaupun sebab kita satu bapak. Cerita dia gitulah. Walaupun mak lain-lain tak boleh simpan. Bapak kau macam mana pun mesti tahu punya. Bahasa dia gitu. Bahasa mudah dia gitulah. Jadi buatlah yang terbaik. Okey, seterusnya. Ada lagi. Yang tadi tu wajaran secara pecahan keseluruhan dalam setiap penilaian. Yang ni wajaran untuk setiap penilaian pula. Macam mana yang tadi tak sebut. Okay, bila kamu dinilai, ini pecahan dia. Setiap kali kamu dinilai, setiap kali pensyarah datang, dia akan tengok benda-benda ni. Refleksi ni bukan refleksi pertengahan praktikum tau. Dia ni refleksi kepada pengajaran kamu. Dia akan nilai kamu daripada semua benda ni. Setiap kali datang, inilah pecahan dia. Kemudian, setiap kali penilaian tu, wajaran dia untuk keseluruhan begini. Penilaian 1, 35%, penilaian bersama 50%, fokus 10%, RPP 5% dan juga jumlah dia 100%. Jadi kalau penilaian pertama tu kamu dapat rendah, janganlah rasa rendah diri. Sebab kita ada penilaian bersama yang lebih besar markahnya, ajarannya. Jadi buatlah yang terbaik. Tak apalah korang ni PDPP. Sebab PDPP hanya ada bidang trust. Kalau pelajar-pelajar PSMP, punya penilaian ni seganda. Kalau korang ni ada 4, dia orang ada 7. Dekat seganda lah. Jadi satu benda yang bukan 7, 8. Silap Jadi nak buat analisis markah pun penat. Satu pelajar tu ada 8 markah nak kena isi. Nak dapatkan satu markah akhir. Macam korang ni tak apa, ada 4 je. Tak ada masalah. Jadi korang bolehlah buat yang terbaik. Penumpuan tu boleh lebih daripada orang lain. Okey, seterusnya portfolio practicum. Tadi saya dah terangkan, kita kena sediakan secara fizikal. Benda tu kena ada secara nyata. Benda tu mesti ada lah. Janganlah pergi sekolah tiba tak ada. Okey, tanggungjawab pelajar. Ini kebanyakannya kita orang dah sebut dah. Sama ada Cik Razi sebut ataupun saya ada sebut. Jadi kurang lebih gitulah. Okey, yang merah ni kita akan buat kepenentuan kemudian. Kalau ikutkan beginilah, kena hantar setiap minggu pertama pada setiap bulan. Nanti saya akan buat analisis balik keperluan. Sekiranya perlu kita laksanakan yang merah ni, kita akan laksanakan. Kalau tak, tak adalah. Okey. Apa-apa pun tunggu update saya yang terkini lah dalam grup. Okey, seterusnya. Merah ni pun saya dah tekankan tadi. Perkara yang sama. Okey, yang ni merah ni saya nak highlight kan. Mengekatkan borang refleksi amalan profesional ni. Borang ni kita dah generate secara kita gunakan ada program tertentu. Kamu isi Google Form, habis isi, borang tu akan dihantar melalui email yang kamu daftarkan. Nanti kamu tinggal print dan hantar pada kita orang lah. Ni jangan perlu risaulah. Kita akan guide kamu untuk buat pengisian. Borang refleksi amalan profesional ni apa? Mudah nak cerita. Penilaian kamu terhadap pensyarah dan juga guru pembimbing. Maksudnya waktu ni kamu pula bukan balas dendam, tapi ketelusan hati kamu tu perlu. Kalau pensyarah tu bagus, kamu bagi markah bagus. Kalau pensyarah tu kadang pensyarah bagus tapi attitude tak apa betul. Bagilah markah yang sewajarnya. Jangan kamu kata pensyarah tu dah tekan kamu macam-macam. Lepas tu sebabkan kamu takut dengan pensyarah ni, kamu bagi markah yang baik untuk dia.
Kita tak nak macam tu. Kita nak kejujuran. Kalau betul dia bagus, kamu bagi dia bagus. Apa ini belum lagi. Masanya akan datang kemudian. Ini alternatif. Penilaian alternatif ni, jika ada apa-apa kes khas berlaku, kita orang akan beritahu, okey, kita akan ubah begini. Contohnya, kita tak minta, tapi kalau kata ada fasa-fasa tertentu mungkin melibatkan kita, terpaksa pihak pentadbir sekolah terpaksa buat keputusan tutup sekolah kembali pada PDPR dan sebagainya, kita akan berikan ketetapan untuk kata apa, situasi yang berlaku lah. Dia tak semestinya benda tu berlaku secara pandemik. Sekiranya benda tu berlaku secara, orang kata apa, secara tertumpu ataupun tak semua tempat berlaku, kita akan beri ketetapan lah. Apa pun kita akan maklumkan kepada pelajar dalam grup dan juga pihak sekolah jika melibatkan perkara-perkara tertentu. Okey, penentuan cemerlang bagi pelajar yang nak beri markah 90 ke atas, pensyarah kena buat pencalonan. Okey, kalau pensyarah tak buat pencalonan tapi tetap bagi markah 90 ke atas, secara automatiknya mengikut garis panduan yang telah dipersetujui, kita akan turunkan markah kamu kepada 89. Kerana apa? Kerana pensyarah gagal untuk mengemukakan pencalonan. Ya. Sebab bila kemukakan pencalonan, sebab kita akan proses untuk rentasan. Kalau pensyarah tak mukakan pencalonan, macam mana kita nak sahkan kamu ni cemerlang atau tidak? Jadi kena adalah pencalonan supaya kita boleh buat proses rentasan. Okey, saya tak nafikan berlaku ya, pelajar tak nak dicalonkan cemerlang sebab dia rasa tertekan. Pada saya, tolonglah jangan tolak pencalonan cemerlang. Kalau kata kamu dah dicalonkan, terima saja. Kerana apa? Kerana itu adalah, orang kata, sebagai satu penanda aras. Dan kamu ni cemerlang sebenarnya. Cuma nak disahkan kamu cemerlang ataupun tidak. Cara kamu dah tengok dah, okey, ini bagus ni. Munah ni bagus. Kita nak bagi A ni. Tapi nak bagi A ni, A plus ni, kena ada orang lain datang, tengok, sahkan. Okey, betul, dia bagus. Kita bagi A. Dan keputusan perentas, nilaian perentas, rentasan adalah muktamad dan tidak boleh dipertikai. Kalau kata layak, kita kata layak. Kalau tak, kita kata tak. Sebab perentas akan datang bukan seorang. Perentas akan datang 2 orang. Saya bukan nak takutkan kamu. Kalau kamu dicalonkan, terima. Kalau kamu tak dicalonkan, ya bukan rezeki lah. Apapun kalau dah dicalonkan, jangan tolak, terima. Ada juga pelajar tanya saya, cik, kalau saya tak nak calon, saya kata buat apa calon? Kalau pensyarah calon, kamu terima je lah. Kalau pensyarah tu datang, perentas tu datang, kamu buat je lah macam biasa. Macam biasa kamu mengajar. Itu cerita dia. Okay, kes gagal praktikum. Hanya tak apa seronok lah cerita benda ni. Mudah dah saya cakap. Kalau rasa nak gagal, payah juga. Tak cakap payah, cakap pun payah. Sebenarnya, kes gagal praktikum ni jarang berlaku. Tapi bila sekali berlaku, kami sakit kepala. Kalau kata ada masalah macam mana pun, ceritalah dengan kami. Supaya kami boleh bantu. Kami tak naklah korang jadi hantu. Kalau kata ada masalah, beritahu. Kami bantu. Sedaya upaya mana kami boleh tolong, kami tolong. Janganlah bila benda tu masalah dah teruk sangat, sampai korang terpaksa dijuruskan ke arah ini. Ke arah gagal praktikal. Kita tak naklah sampai ke tahap macam tu. Apa teruk sangat ke? Itu bahasa dia. Kalau boleh jangan ceritalah masalah-masalah ni. Orang kata apa sampai kena gagal praktikal ni, kita tak nak. Okay, ada banyak perkara yang menyebabkan pelajar tu digagalkan. Pensyarah tidak memenuhi syarat-syarat. Pensyarah pula. So, contohnya pelajar ni tak penuhi syarat untuk kategori lulus, maka dia boleh digagalkan. Tak datang banyak MC pun boleh digagalkan.
Walaupun penilaian lengkap NC banyak, digagalkannya sebab tak memenuhi kehadiran. Lepas tu macam saya cakap, tak buat RPH, tak buat journal reflecting mingguan, journal melanggar akta 174, mencuri ke merompak ke, itu bawah akta 174 tak boleh. Lepas tu sekiranya korang gagal praktikal, korang hanya diberi tempoh untuk mengulang sekali saja dan tempoh pengajian tak lebih daripada 10 semester. Ini tak payah tengok sangat lah. Tak siapa pun nak gagal. Semua orang nak lulus. Semua orang nak lulus. Tak siapa yang bajak untuk gagal. Macam saya cakap tadi, kalau kamu gagal, kamu hanya diberi peluang untuk mengulang hanya sekali je. Kali kedua kamu mengulang praktikum gagal, tetaplah gagal. Yang ni kehadiran. Kehadiran, senang nak cerita, 90% ke atas tak perlu ganti kebiasaannya. Cuma kita buat keputusan dalam mesyuarat yang JKIAPIPG ni, Jawatan Kuasa Induk Amalan Profesional IPG ni, nanti dalam mesyuarat tu akan buat keputusan, biasanya tak perlu ganti. Yang perlu ganti kehadiran praktikum ni yang di antara 70 hingga ke 89.9% ketidakhadiran itu kena lengkapkan. Jadi saya yang mana pelajar terlibat, nanti saya akan buat pengumuman lah siapa yang ada MC sekian maklumkan pada saya. Saya akan buat perkiraan semula dan saya akan beritahu berapa hari kena ganti. Kalau kehadiran tak cukup, bawah daripada 70%, confirm kena ulang praktikum. Saya harap sangat ini ketidakhadiran termasuk yang ada MC, tak ada MC, yang ada MC, tak ada MC, yang kebenaran dengan tak kebenaran semua kita ambil kira. Jadi janganlah sampai susahkan diri sendirilah. Tak siapa pun nak susah. Saya pun kalau boleh tak nak lah hadap benda ni. Tiap-tiap semester ada je. Daripada menipu kata COVID, masa tu zaman orang kata apa, sampai boleh tutup sekolah, kena boleh sanitize satu sekolah, zaman awal-awal PKP, jangan ya. Menyusahkan orang. Menyusahkan orang. Patut benda tu boleh settle, jadi melarat, sampai menyebabkan orang jadi susah. Ini tadi saya dah beritahu. Ini tarikh BIG. Korang dah dapat ke tarikh BIG? Belum lagi. Belum lagi Tarikh tak dapat lagi. Tak apa, biasanya BIG dan praktikum ni dia macam adik-beradik. Tengah ke, sebelum ke, selepas ke, dia dalam tempoh tu lah. Jadi BIG datang lah. Korang memang kena datang kan. Korang bukan jauh. Sebab apa BIG ni adalah salah satu penilaian wajib pada korang lah. Selain tu Cik Man dah habis. Ada apa-apa soalan tak untuk tadi tu? Nak tanya, saya nak tanya, untuk slide tadi tu ada ke dalam ni? Kau kami nak tengok ke? Slide tu dalam, saya rasa tak ada. Nanti saya akan update semula. Okey, terima kasih Encik Nakai. Sama seterusnya kita nak pergi. Alamak, kenapa tak keluar terpaksa. Sekarang ni saya nak kongsikan sedikit tentang ini adalah borang kehadiran. Borang kehadiran ada waktu-waktu tertentu saya ada beritahu borang ni kena disediakan secara individu. Ada waktu-waktu tertentu saya kata
kena sediakan ikut unit. Ada waktu-waktu tertentu saya kata ikut sekolah. Tapi untuk korang ni, sediakan borang ni ikut sekolah. Okay. Kalau satu sekolah tu 3 orang lah. Kalau satu sekolah tu 2 orang, letaklah 2 orang. Tapi tanda tangan kat sini salah seorang daripada yang dinamakan. Kalau ada 3 orang, salah seorang lah. Gila-gila lah. Bulan ni kau, bulan depan aku, bulan lagi satu kau. Gila-gila lah Kalau ni pun sama. Dia sebaik-baiknya sediakan 2 salinan nyauri. Sekurang-kurangnya korang katakan ada 2 nama, korang buat 2 salinan. Hantar guru besar, nanti guru besar cop tanda tangan untuk 2 salinan ni. Jadi masing-masing ada salinan ori. Ya. Masing-masing ada salinan ori. Okey, kemudian isikan butiran kat sini ya. Kehadiran semua. Yang atas ni saya tak risau. Yang selalu jadi masalah yang sini. Minggu ni, dia bukan merujuk kepada minggu praktikum tau. Dia merujuk kepada minggu dalam bulan tersebut. Macam 13 Jun, dia akan bermula di sini. 13, 14, 15, 16, 17. Disambungnya kemudian 20, 21, 22 sampai 24 dan disambung seterusnya. Yang ini cuma ada sampai 30 lah. Sebab satu hari bulan dah masuk bulan lain. Jadi borang ni hanya untuk Jun saja. Kemudian katakanlah macam ni tak ada cuti kan. Katakan ada cuti ataupun kata ada MC cuti peristiwa, kamu kena bulatkan sebagai simbol ketidakhadiran. Sekejap. Tak apa ingat lah. Oh, pucuk. Kamu tanda right kalau kamu hadir, kalau kamu tak hadir, kamu tandakan kosong. Kemudian contohnya bila kamu tandakan kosong, buatlah catatan di sini. Okey, katakan sini berapa hari bulan ni? Katakan sini 16 Jun. Kamu tulis sini 16 Jun tidak hadir MC dalam kurungan. Okey, MC tu tampallah atas kertas A4. Nanti lampirkan pada borang ni. Maksudnya di belakang lah. Ya. Okey, katakan tadi kita habis ni 1 hari bulan ni, 1 Julai. Nanti ambil borang lain. Untuk bulan Julai pula, kamu isilah start kat sini. 1 Julai. Sini 1 Julai. Lepas tu sini 1, 2, 3. 4 Julai. 4, 5, 6, 7, 8. Okey, borang ni, sejujurnya saya cakap, saya lebih selesa kamu tulis tangan. Bukan saya tak bagi korang convert. Saya takut sebab jadual borang ni banyak sangat kotak. Takut nanti convert dia jadi tak cantik tau. Dia jadi tak cantik. Nanti korang dah jadi satu hal pula. Tak kena ngejar balik, buang masa. Baik korang tulis tangan je. Yang ambilan, tadi saya lupa ya. Ambilan, sini ambilan Oktober 2021. Yang tahun ni 2022 Yang semester ni semester pengajian. Kita korang semester berapa? 5 kan? Tulislah semester 5. Okey, kemudian kita ada lagi satu borang rumusan kehadiran. Okey, borang rumusan kehadiran ni di akhir praktikum. Ya, kamu isikan nama sekolah, alamat, nombor telefon kamu dan nama, khusus, option. Khusus ni PDPP lah Option bahasa Cina SK, tarikh praktikum. Lepas tu yang rumusan ni tak payah isi pun tak apa. Rumusan ni tak payah isi. Isi je kat sini. Okey, kat sini kamu isikan tarikh kat sini. Kemudian kat bawah kotak bawah ni kamu tanda right atau kosong. Yang ni baru betul ikut minggu praktikum. Minggu 1 berapa hari bulan, minggu 2 start hari berapa hari bulan,
sampai minggu ke-10. Bawah ni boleh abaikan lah. Sebab korang sampai 10 minggu je. Jangan lajak sampai minggu 14. Lagi saya tanya kenapa lama sangat duduk sekolah ni. Rupanya bertemu jodoh di sekolah. Jangan ada sampai yang tak nak balik. Korang punya kontrak sampai 19 hari bulan Ogos je. Lepas daripada tu sebenarnya kalau ada jemputan untuk makan-makan tu boleh datang. Kalau perlu besar jemput. Lepas daripada tu jangan terlibat dengan apa-apa program sebab kontrak korang dah habis. Okay. Saya nak tanya, alamak. Bawah minggu tu ada ruang kosong. Boleh apa tu? Catatan. Bawah minggu tu ruangan kosong kan? Yang tu, cek balik. Yang tu tak payah tulis apa-apa sebab dia berkotak kan. Okay. Yang ruangan ni yang orang tulis minggu ni kan. Sekejap, tak keluar. Ni kan, ni biarkan kosong. Sebab dia hanyalah ruangan kosong. Yang jadual ni pun orang yang buat tu tak apa nak cerdik sangat sebenarnya. Untuk orang bagus. Kita pun sama kadang-kadang tak apa nak cerdik. Yang ni kosong kan. Jangan diisi kalau terasa sangat kosong, bolehlah kalau nak tuliskan Jun 2022, ini minggu ni Jun 022. Nanti kan mana yang start Julai tulislah Julai. Kalau rajin lah, kalau tak rajin tak payah. Bawah ni je terus tulis tarikh. Berapa hari bulan. Okay. Macam nak tanya. Contoh ada nanti kalau ada public holiday kan. Maksudnya kena tulis jugalah tarikh and then bulatkan. Kosong. Macam mana? Bulatkan. Lepas tu kat ruangan catatan ni tulis cuti. Kalau ni public holiday kita tulis sini cuti umum. Cuti umum dash hari raya haji. Tapi hari raya haji kita Sabtu Ahad. Tak perlu lah tulis. Okay, kadang-kadang sekolah ada ambil cuti peristiwa. Tulis cuti peristiwa. Kalau kata cuti sekolah, minggu yang cuti sekolah tak perlu masukkan dalam ni. Katakan kita cuti sekolah berapa hari bulan je. Saya ni susah nak ingat cuti sekolah. Orang ada terlibat cuti sekolah. Praktikal ni. Saya tak boleh ingat. Rasanya tak ada. Kalau tak ada tu tak payah sebutlah benda tak ada kan. Kalau ada cuti sekolah, minggu yang ada cuti sekolah tu tak perlu isikan. Okey, ada apa soalan? Terbuka A to Z. Nak tanya apa-apa pasal praktikum, saya bagilah masa sikit. Ada nak bertanya ke apa ke. Stop sharing dulu. Penat juga aku cakap dari pagi sampai petang. Aduh, hai. Bukan salah korang, tanggungjawab kita bersama. Orang yang mendengar pun menanah ke telinga. Kalau kata tak kena gaya kan, nak menahan sampai ke petang. Saya kalau online 2 jam je boleh tahan. Itu pun dah mengelejat. Kejap tengok handphone, kejap tengok jam. Tak apa, kita ada sediakan rakaman. Nanti saya akan load dalam channel saya. Nanti korang refer balik lah. Kalau rasa korang macam, aku dengar apa tu hari, bolehlah tengok rakaman balik. Tapi akan ambil masa lah. Saya tak boleh buat segera sebab esok saya kena pergi BTP. Mungkin masa tu agak terhad lah. Masa dia mudahnya gitulah. Okay, ada apa-apa soalan? Encik, maaf saya nak tanya ni untuk kepastian lah. Untuk kepastian, kalau file tu yang tadi Encik kata 5 inci tu, file yang kata 5 inci tu, itu untuk RPH ya? Ya, betul. Lepas tu yang kecil sikit tu untuk portfolio, betul? Ya, betul. Okay, terima kasih. Kalau saya pernah jumpa tau, saya pernah tanya student, kat mana you all beli file, sebab dia dapat 5 inci. 5 inci ni sebenarnya susah nak dapat. Dia biasa 4 inci tapi dia dapat 5 inci. Tebal. Tapi yelah, sebab diorang ada 2 subjek. Dia ada bidang trust, elective trust dan dia ada koko. Kemudian praktikal ni 12 minggu.
korang ni kalau 5 inci sebenarnya pun macam dah besar sangat. Kalau 4 inci tu pun okey lah. Janji jangan menganga lah. Jangan portfolio tu sampai orang kata dah kembang Okay, kemudian sheet protector plastik yang untuk isi kertas okay, kalau siapa yang nak tebuk tu saya tak berapa galak lah sebab nanti buka tutup file confirm yang depan koyak, yang belakang tu tertinggal kan. Jadi pakai sheet protector, tapi nasihat saya, tolonglah jangan pakai yang tebal. Pakai yang nipis cukup. Sebab apa saya cakap pakai yang nipis cukup? Sebab kalau pakai yang tebal, dahlah benda tu tebal. Korang pula dahlah print depan je. Benda tu akan jadi bertambah-tambah tebal. Lepas tu, jenis plastik yang tebal ni pula satu hal. Dia melekat. Kadang-kadang tu jenuh menangis. Krek. Nak buka, nak selak lagi. Dia kalau tanya saya lebih prefer satu sheet protector tu 2 line je, depan belakang. Jadi bila kita selak, kita nampak macam buku. Bila kita faham nak buat benda tu cost. Okay, tak apalah kalau macam satu RPH tu satu plastik. Janganlah korang pula buat satu plastik tu 1 minggu punya RPH. Ada pelajar buat. Jadi kita rasa macam kedekut sangat ke kau ni kan? Takkan satu RPH tak boleh sediakan satu plastik. Jadi sediakanlah satu plastik untuk satu RPH. Dan paling baik kalau korang boleh print depan belakang. Itu cerita dia. Okay, apa-apa perkara yang saya bagi tahu dalam taklimat ni, yang saya nak bagi kemudian, kalau saya terlupa, minta tolong ingatkan. Sebab saya ni mudah lupa. Bukanlah kata apa, sebab terlalu banyak benda nak diingatkan. Kadang-kadang saya suka letak tepi dulu. Kadang masalahnya bila letak tepi dulu, saya letak tepi terus. Lupa nak tengok balik. Sian orang menunggu. Bila saya nak bagi. Dah berjanji nak bagi, rupanya tak bagi-bagi. Itu cerita dia. Kalau saya terlupa macam contoh tadi, kita ada apa tadi? Okey, kita ada jurnal. Saya kata saya nak bagi tahu kat mana korang boleh tengok contoh-contoh jurnal. Lepas tu saya bagi tahu RPH Koko. Lepas tu saya bagi tahu tadi apa slide. Nanti saya edit dalam set edaran. Ya. Okey. Itu 3 benda yang saya ingat lah setakat ni. Lepas tu video rakaman taklimat ni. Saya akan upload dalam YouTube. Korang boleh rujuk balik. Kalau rasa macam apa taklimat tu lagi, boleh rujuk balik. Dan saya juga akan bagi rujukan-rujukan yang lain. Contoh macam RPP. Okay, saya juga sebenarnya untuk portfolio tu ada video untuk portfolio. Tapi dia lebih open dan dia ikut keadaan semasa. Tapi cara boleh rujuk untuk cara dan buat pengisian dia lah. Nanti kalau saya ingat, saya akan berikan lah. Kalau saya tak ingat, apa yang saya taklimatkan ni pun saya rasa dah cukup dah. Okay, ada apa-apa soalan lain? Kalau kata ada rasa macam segan nak bertanya, bolehlah PM saya. Tapi kalau PM saya lepas ni, saya jawab esok lah kot lah. Ini dah penat benar rasanya bercakap. Saya akan jawab mulai esok. Esok pun tak janjilah pukul berapa. Okay, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua student. Pesanan saya, buatlah yang terbaik untuk praktikum ni. Okay, pastikan korang dapat persediaan yang sewajarnya. Memang pada asalnya kita minta bersemuka. Kita ada sebab kenapa kita minta taklimat bersemuka. Yang pertamanya kita boleh tunjukkan contoh yang ada depan mata. Contoh macam portfolio, macam mana bentuk dia. Yang saya tunjuk ni soft copy je. Korang kena buat, korang kena print. Sediakan dalam bentuk fizikal yang sebenarnya. Dan kemudiannya apabila kita dapat bertemu bertentang mata, dia lebih baik. Orang kata apa? Penyampaian tu lebih dekat. Macam ni sebab masing-masing off camera termasuk saya pun tak pasti korang dengar ke ataupun korang tengah fikiran melayang-layang ke. Kalau kata dapat bercakap depan mata, tak apalah, saya nampak jasad kamu. Saya nampak jasad kamu. Walaupun saya tak tahu roh kamu ke mana, mungkin ke awang-awangan ke, berfikiran melayang ke, tak apa. Yang ni saya cuma nampak logo muka kamu setiap
Setiap seorang ni nampak muka je. Muka pada ni lah. Pada ni apa video tak nampak ya. Jadi saya tak salahkan kamu ialah orang perempuan payah juga nak suruh buka kamera kan, jenuh mencari apa, jenuh lah mencari tudung ya. Nak pakai tudung, tambah pula orang perempuan ada pula yang kena kuat make up lah, tak boleh lah kalau tak make up nak keluar apa, nak on video. Saya tak adalah salahkan kamu ya. Okay, sekejap, dah minum sekejap, suara dah serak penuh. Okay, saya ucapkan terima kasih banyak. Buatlah yang terbaik. Kalau ada masalah jangan segan silu PM saya. Jadi kalau saya ataupun Cik Nurizman ataupun Puan Yang, Puan Yang ni lebih spesialis lah. Sebab perempuan kan, kalau ada masalah berkenaan dengan perempuan, boleh rujuk lah dengan Puan Yang. Kalau selain daripada masalah perempuan lain-lain, boleh rujuk saya dengan Cik Nurizman. Okay, terima kasih sekali lagi atas kesudian untuk meluangkan masa seharian bersama unit praktikum daripada 8.30 sampai pukul 4 lebih ni. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya harap semua pelajar dapatlah buat persediaan yang baik. Banyak kali dah sebut tu. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih.